Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam berita pagi Sabah edisi Isnin 21 Jun 2021. Perkembangan semasa COVID-19, sebanyak 163 kes positif baru COVID-19 direkodkan di negeri ini semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 67,541 kes. 2 kes kematian direkodkan di daerah Sandakan dan Sempurna. Manakala 2 kluster baru dilaporkan iaitu kluster Jalan Bundusan Penampang dan kluster Kampung Nelayan Tengah Sandakan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kluster Jalan Bundusan Penampang melibatkan pekerja kilang pemprosesan makanan di Penampang. Kes indeks merupakan pekerja lelaki 43 tahun yang dikesan positif pada 19 Jun lalu, namun tidak menunjukkan sebarang gejala. Kluster Kampung Nelayan Tengah Sandakan berkait rapat dengan penganjuran Majlis Doa Selamat pada 13 Jun di Kampung Terbabit. Kes indeks adalah wanita 45 tahun yang disahkan positif selepas saringan di sebuah klinik pada 16 Jun setelah mengalami gejala demam dan insomnia sejak 11 Jun. Sementara itu, seramai 241 pesakit COVID-19 sembuh menjadikan kumulatif sembuh 64,973 orang, manakala 1,687 pesakit sedang menerima rawatan. Dalam pada itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dikuatkuasakan di 5 lokaliti melibatkan 5 daerah bermula 22 Jun hingga 5 Julai depan. Lokaliti terlibat ialah Kampung Skim Pamalan Keningau, Kampung Jaya Baru Kunak, Taman Wijaya Park Kota Kinabalu, Kampung Serudung Baru, Tawau dan Ladang Berumas Kalabakan. Susulan banjir kilat di Kota Kinabalu dan daerah sekitarnya Jumaat lalu, kerajaan negeri telah meminta laporan lengkap mengenai kejadian itu termasuk keadaan perparitan di kawasan lain yang sering dilanda banjir. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, pada masa sama, pihak Jabatan Pengaliran dan Saliran juga diminta mengadakan taklimat bagi meminimumkan kejadian banjir masa akan datang. Dalam kenyataan di Kota Kinabalu, Datuk Jeffrey yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan menekankan aspek kebersihan longkang dan penyelenggaraan sistem perparitan yang baik dalam menangani masalah tersebut. Beliau juga menyarankan perlunya sistem ramalan banjir yang lebih efektif untuk memberi amaran banjir awal kepada masyarakat. Ia bagi membolehkan penduduk bersiap sedia dan berpindah ke kawasan lebih selamat sekaligus berpotensi menyelamatkan nyawa dan harta benda. Dalam pada itu, beliau menasihatkan masyarakat sentiasa berwaspada berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu pada masa ini dan kejadian hujan lebat kerap berlaku. Kejadian banjir kilat pada Jumaat lalu berikutan hujan lebat lebih dari 8 jam dan bertepatan dengan kejadian air pasang. Ketua masyarakat di setiap kampung dalam daerah kecil Pegalungan, Nabawan diminta mengemukakan segera senarai nama penduduk kampung yang layak divaksin kepada pihak pejabat kesihatan Nabawan. Langkah itu bagi memudahkan pemberian vaksin dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK yang akan berlangsung di Dewan Terbuka Pekan Pegalungan pada 24 dan 25 Jun ini. Adun Nabawan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin berkata pihaknya bersama pejabat daerah Nabawan dan unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM Nabawan sedia bekerjasama dengan pihak kesihatan demi melancarkan PIK di daerah berkenaan. Minggu depan bahawa program vaksinasi akan diadakan di daerah kecil Pegalungan dan saya harap penerima ataupun siapa-siapa yang mau untuk divaksin, kita ada orang bilang walk-in, program walk-in ini ataupun masuk untuk daftar dan menerima vaksin itu. Datuk Abdul Ghani menyatakan demikian ketika ditemui RTM selepas melawat klinik kesihatan Pekan Pensiangan. Sementara itu, Pegawai Kesihatan Nabawan, Dr. Ana Rohlianti Geson memaklumkan pemberian vaksin secara walk-in akan diberi kepada penduduk pensiangan. Pengarah bagi kami keizinan untuk buat secara walk-in sebab kami ambil pertimbangan yang mempertimbangkan orang punya kesukaran untuk datang sini balik-balik, datang daftar, lepas balik, datang balik hari temu janji. So kalau boleh kita tidak mau terlepas dorang bila dorang sudah datang. Bila dorang mau saja vaksin, kami daftar dan terus bagi vaksin lah. Malansan harus kakawi pahak-pahak kami kangala pravaksin. Aku sendiri nangalapon vaksin intora kasa amkarwo karena juga apa limanan kurainanku malahan sino juga alimananku inanku samakin akotoh. Jadi asiha orang kawi-kawi pahaka
Kala kami yang ngalap vaksin, aun ka nakalap poyo, mo ita mendaftar takara aun untuk no pendaftaran nano. Jadi au lancan naura kono penduduk kampung kapo dinauro da vaksin kapansiangan tu onsoi mo ke jarum. Vaksin kado kala anu tu jarum no. Anu juga masalah no. Jadi dia kanun koramino. PIK juga akan diadakan di Rumah Balai Budaya Kampung Salinatan pada 26 Jun, Kampung Sikalaban 27 Jun dan Klinik Kesihatan Pekan Pensiangan pada 28 Jun. Perkhidmatan helikopter akan digunakan untuk pemberian vaksin kepada penduduk yang tinggal berhampiran sempadan Indonesia seperti di Kampung Saliliran Pensiangan. Kesukaran penduduk kampung Long Pasir dan Long Mio yang terputus hubungan untuk mendapatkan bekalan makanan ke Pekan Sipitang akibat jambatan latikan yang menghubungkan jalan utama runtuh awal bulan ini mendapat perhatian beberapa syarikat di negeri ini. Syarikat berkenaan terdiri syarikat Kim Tek Cheong Consolidated Berhad, Jutamas, Pemborong Seri Lukutan dan Tiong En Chuan Enterprise yang masing-masing menyumbangkan 200 bantuan bakul makanan. Sumbangan berkenaan disalurkan melalui Pejabat Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM N35 Sindumin untuk diagihkan kepada hampir 800 penduduk di kedua-dua kampung tersebut. Ketika ditemui RTM sepenuhnya program penyerahan bantuan berkenaan di Long Pasir, PPM N35 Sindumin, Sani Miasin berkata, sumbangan tersebut sebagai tanggungjawab sosial korporat syarikat terlibat. 4 syarikat setakat ini, tapi saya faham atau saya dipahamkan ada lagi syarikat-syarikat yang akan menyumbang atau turut menyumbang untuk meringankan beban. Tidak semestinya bantuan ini ataupun sumbangan ini dari pihak kerajaan, tetapi syarikat yang ada beroperasi yang ada kelebihan mempunyai tanggungjawab kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua Kampung Long Pasir Yaakob Sim menzahirkan ucapan terima kasih atas keprihatinan syarikat terbabit demi meringankan beban penduduk kampung. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang telah diberi melalui agensi-agensi yang berkenan untuk membantu pihak kerajaan. Yang mana kita lihat sekarang ini tidak mencukupi untuk keseluruhan. Yang walaupun demikian kami sangat bersyukur berterima kasihlah. Dalam pada itu, Yaakob juga menasihatkan penduduk kampung yang layak menerima suntikan vaksin COVID-19 memanfaatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK yang akan diadakan di kampung berkenaan pada 24 dan 25 Jun. Program tersebut dijangka dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Pemandu teksi di negeri ini bersedia menyahut seruan pihak Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah untuk segera mendaftar sebagai penerima bantuan khas secara sekali bayar sebanyak RM500 di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa tambahan. Ketika ditemui RTM di Ibu Negeri, mereka berpendapat saranan LPKP amat bertepatan bagi mengelak tercicir daripada menerima bantuan tersebut. Malah permohonan pendaftaran secara dalam talian juga lebih mudah dan cepat. Boleh katakan hari-hari turun kosong balik. Kadang-kadang satu minggu, 1-2 kali dapat RM10 untuk minyak saya tu. Begini boleh katakan banyak dapatlah. Habis kalau kau pergi pejabat sana susah bah. Kadang-kadang ramai orang. Kalau ada cara begini bagus Online tu hari gembira bah. Aku harap kalau ada, kalau tiada apa boleh buat begitu caranya. Kami online sini lah. Kami berguna sama satuan taksi seluruh Malaysia lagi. Kadang-kadang 1 minggu pun tiada jalan. Permohonan secara dalam talian boleh dibuat menerusi laman sesawang LPKP Sabah dan Facebook Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah. Bantuan berkenaan akan disalurkan kepada penerima yang berdaftar pada Julai depan. Pengumuman kerajaan negeri melaksanakan potongan gaji terhadap penjawat awam negeri untuk disumbangkan kepada tabung bencana negeri COVID-19 disambut baik pelbagai pihak termasuk pekerja swasta. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, mereka menyifatkan inisiatif itu sebagai tanda keprihatinan penjawat awam negeri kepada rakyat Sabah yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Ini memang inisiatif yang baguslah sebab dia sedikit sebanyak dapat
membantu golongan-golongan yang macam yang sekarang ni hilang punca pendapatan kan musim Covid begini. Dia sangat-sangat membantulah. Saya bersetujulah sebab kan yalah kadang-kadang kita nak tahu mungkin yang terkena Covid ke terkena banjir kan mungkin sekarang orang tidak bekerja bah. Sebab yalah pendapatan sudah terjejas, lepas tu yalah kalau orang mau kerja pun masalahnya kita pun sekarang PKP kan. Terima kasih kepada pihak kerajaan dan terima kasih juga buat kaki tangan Kerajaan Negeri Sabah atas sumbangan dan keprihatinan anda. Semoga kita sama-sama kekal menjaga SOP dalam membendung wabak COVID-19 ini. Baru-baru ini, Pengurusan Tertinggi Perkhidmatan Awam Negeri Sabah memutuskan penjawat awam negeri grade 29 hingga grade terus menyumbang kepada tabung bencana negeri COVID-19 untuk tempoh 2 bulan bermula Jun dan Julai ini. Ia melibatkan pengurangan sebahagian daripada imbuhan tetap kerajaan ITK atau imbuhan tetap khidmat awam ITKA. Bagaimanapun, ia tidak melibatkan kaki tangan syarikat berkaitan kerajaan GLC negeri. Pengumuman Kementerian Kewangan MOF mengenai kelayakan potongan cukai kepada individu dan syarikat korporat yang menyumbang dalam akaun amanah bencana disambut baik pembayar cukai di negeri ini. Pembayar cukai yang ditemui RTM berkata pendekatan berkenaan turut memberi manfaat kepada penyumbang akaun berkenaan. Ya, saya sangat menyokong kerajaan punya tindakan ni sebab dia dapat membantu saya untuk mengurangkan cukai yang akan saya bayar. Sebab saya ini memang pembayar cukai. Potongan cukai kita akan dapat baliklah dari segi dia punya apa yang kita sumbang dan satu menyumbang dan akan dapat semula apa yang kita dapat sumbangkan kepada kerajaan. Okey, manfaatnya di sini walaupun 2 bulan gaji ini dipotong sebanyak 2% kan. Kita penjawat awam ni layak untuk mendapat pengecualian cukai pendapatan nanti dengan menunjukkan slip gaji yang ada tertera pemotongan gaji. Potongan cukai berkenaan diberikan dengan syarat sumbangan disokong oleh resit rasmi kerajaan atau dokumen pengesahan bagi sumbangan yang dikreditkan melalui saluran sistem perbankan rasmi. Akaun tersebut ditubuhkan untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa bencana, mengurangkan risiko bencana serta pengurusan mangsa bencana termasuk bencana penularan COVID-19 yang sedang melanda negara. Baik, sekian berita Pagi Sabah. Segera daftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19. Saya Muhammad Syarif Zamawang. Salam hormat. Kita jangan mengalah, bersama kita lawan. Lihatlah wajah mereka berjuang demi negara. Adakah kita buta tak pernah peduli? Bayangkan jika kita mereka, semoga kita begitu bertarung begadang.